Kamu dapat ke Azri? Aku susah ni okey tak? Mak, aku rasa ada something wrong lah. Cuba kita letak ni ke sini. Apa kau rasa? Aku rasa macam tak kena lah. Apa kata kita letak yang besar ni kat sini, yang kecil ni pula kita tukar kat sini. Okey tak? Aku rasa okey je. Jom kita alihkan. Okey. Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini selama 30 minit dalam pentaksiran psikometrik, kita akan mengenal pasti 15 trait individu dan untuk hari ini kita akan memfokuskan kepada inventory trait personality, kepelbagaian. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian? Nanti kita akan sama-sama tanya guru penyampai yang bersama dengan kita hari ini. Tapi sebelum itu suka untuk memperkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio iaitu Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Apa khabar Cikgu Amirah? Sihat? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Dan di studio saya bersama dengan seorang guru iaitu Cikgu Zuraiyah atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Zura. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Cikgu? Itulah hari ini suara agak rock sikit. Oh ya, rockstar sikit dah. Rockstar sikit. Okey, tapi tak apa Cikgu kerana hari ini kita nak sama-sama tahu tentang masuk ke pelbagaian. Tadi saya sempat berbual dengan Cikgu. Cikgu mengatakan setiap individu itu ada 15 trait personality. Tapi yang mana satu yang dominan pada setiap diri insan itu. Dan untuk hari ini kita akan tanya ataupun fokuskan kepada kepelbagaian. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian itu Cikgu? Okey, baik Mira ya. Jadi untuk kepelbagaian ni dia punya skop yang luas ya. Sebenarnya kepelbagaian ni adalah personality di mana seseorang individu itu boleh menyesuaikan diri dan mudah untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan, pelbagai situasi. Dan mereka juga sukakan kepada pengalaman yang pelbagai ke arah perubahan yang berterusan. Maknanya mereka tak suka sesuatu yang statik saja dan mereka suka kepada perubahan. Okey. Ada perubahan kat situ. Dan kalau tadi tengok pada permulaan ada tayangan video Cikgu, ada dua orang murid, seorang nak mengalihkan frame gambar ya. Betul. Apa kaitan dengan mengalihkan frame gambar tu dengan tajuk kita hari ini? Okey, jadi kalau lihat video tadi itu dua orang murid saya ya, spontan saja mereka berlakon menggunakan bahasa-bahasa murid sekarang lah ya. Jadi kita lihat bagaimana kepelbagaian idea di situ. Kalau murid yang pakai baju purple memberi cadangan yang lain, yang murid yang pakai baju sekolah biasa tu dia memberi cadangan yang lain. Di situ dia orang berbincang untuk merubah. Sebenarnya itu bilik cikgu ya, nak dekor balik dinding tu supaya ada perubahan di situ. Baik Cikgu. Baik, pastinya murid-murid dekat rumah nak tahu dengan lebih mendalam lagi apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian. Jadi silakan Cikgu dengan paparan slide. Sebenarnya di sekolah semua murid sedang menjalani pentaksiran psikometrik ya, termasuklah inventory trait personality yang difokuskan kepada murid tingkatan 1 ya. Jadi kesemua murid ni akan menjawab soalan-soalan berkaitan ya, sebab semua soalan ini tidak ada betul, tak ada salah. Jadi untuk kepelbagaian ni ya, bila murid telah menjawab soalan, jadi jawapan mereka akan ditafsir dan diberikan skor. Skor. Jadi cikgu kongsikan di sini iaitu skor rendah ya, dia ada 3 ya, tahap dia rendah, sederhana dan juga tinggi. Ya, tinggi. Jadi kalau rendah tu ya, kalau rendah tu antara skor 1 hingga 30. Maksudnya di sini adalah individu yang suka kepada keadaan yang tenang, stabil, selamat. Dia tak suka satu perkara yang kita menyusahkan diri. Dia tak suka perkara yang membebankan fikiran. Dia suka perkara yang rutin. Dan dia tak suka perubahan. Itu kalau skor rendah ya. Kemudian kita pergi ke skor sederhana pula. Dia pelbagai tahap kepelbagaian sederhana dia fleksibel. Kadang-kadang dia boleh berubah, kadang-kadang dia statik, kadang-kadang dia
dia sederhana dari segi kepelbagaian dia. Dan juga kalau nak melakukan perubahan tu dia mengambil masa lah untuk membuat perubahan ya. Dan untuk yang terakhirnya adalah skor tinggi ya, skor tinggi di mana skor antara 70 hingga 99%. Di mana di sini kalau katakan ya Nazira mempunyai skor yang tinggi, maksudnya seorang yang sukakan perubahan, suka mencabar, memberi cabaran kepada diri, mencabar dari segi tugasan. Dan kalau kerja-kerja rutin ni bosanlah, tak suka kerja rutin. Sebenarnya kepelbagaian ni dalam kehidupan seharian pun kita boleh lihat. Betul. Maksud dari segi setting tempat kita kerja, setting di rumah kita bagaimana. Kalau dah 5-6 tahun setting yang sama, katakan bilik ruang tamu, maknanya dia mempunyai kepelbagaian rendah lah. Macam setting tempat kerja. Kalau saya 6 bulan pertama, meja saya menghadap pintu. Kemudian 6 kedua saya alih sebab saya mempunyai kepelbagaian tinggi. Tapi untuk makluman semua kepada guru dan murid, jangan risaulah tentang tahap tinggi, rendah dan sederhana ni sebenarnya. Dia bukanlah satu, tak semestinya murid mesti mempunyai skor yang tinggi dalam kepelbagaian ni. Sebab personality ni satu yang subjektif dan kita boleh gunakan personality itu untuk kita meneroka lagi diri kita, terutama murid lah. Murid dan juga ibu bapa. Sebab tak, semua individu ni unik dan tidak sama personality mereka. Maksudnya cikgu tiada betul ataupun salah lah. Tidak. Kalau ada yang rendah, tak salah. Tak salah. Maksud tak salah rendah dan tak salah tinggi sebenarnya. Itulah uniknya personality. Okey, kita dah tahu dah apa yang dimasukkan dengan kepelbagaian bagi tahap rendah, sederhana dan juga tinggi. Kalau saya rasa saya mungkin tinggi kot cikgu. Sebab saya tak boleh diam saja. Nak sentiasa yang lain sebab nanti bosan. Itu betul. lain pula. Tapi kita nak tahu pula kepada cikgu macam mana nak mengenal pasti ciri-ciri kepelbagaian personality ini. Sebab kita nak mengenal lagi diri kita dengan lebih mendalam. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam pentadbiran psikometrik, hari ini kita nak mengenal pasti diri kita sendiri dengan mengetahui trait personality yang ada dalam diri, iaitu antaranya kepelbagaian. Macam mana yang Cikgu Zura dah terangkan tadi, ada 3 tahap kepelbagaian ini daripada rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan untuk kali ini kita nak mengenal pasti pula 8 ciri-ciri personality trait bagi kepelbagaian. 7 maksudnya, betul Cikgu? 7 ciri-ciri trait personality untuk kepelbagaian. Silakan Cikgu. Baik, nanti kita akan bincangkan apakah trait personality, kepelbagaian dari segi ciri atau karakter orang yang mempunyai kepelbagaian tinggi kan. Kalau kepelbagaian skor dia rendah, dia lebih kepada tenang macam senyap, dia suka yang situasi yang selamat Tetapi kalau orang yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang tinggi, antara salah satu personality atau ciri yang kita boleh nampak adalah berkeyakinan dan semangat. Kalau Mira sendiri, tadi Mira cakap Mira ni seorang mempunyai kepelbagaian tinggi. Bagaimana kalau diberi satu tugasan, apa yang Mira rasa? Kalau diberi satu tugasan cikgu, rasa teruja cikgu? Rasa teruja. Rasa teruja nak menyiapkan tugasan tu. Dan juga bersemangat. Betul, nak buat yang terbaik lah. Ya. Jadi orang yang mempunyai kepelbagaian tinggi ni, mereka ni memang mempunyai semangat yang tinggi, sangat yakin. Bila nak buat, diberi tugasan atau tanggungjawab Contoh kalau katakan seorang murid ni, kalau kita bagi satu projek, dia kata dia sangat teruja untuk menyiapkan, dia sangat yakin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberi oleh cikgu lah Okey, seterusnya orang yang kepelbagaian tinggi ni, mereka ni mempunyai ciri suka akan perubahan. Dia tak suka statik. Macam contoh kalau dalam macam tempat kita ni, setting kita ni, kita pelbagaikan setting. Macam pihak penerbit, dia akan cari idea-idea yang baru, dia akan buat perubahan supaya rancangan ini terbaik. Yang ditonton oleh ramai orang. Macam setting di tempat kita, tempat duduk mungkin cara santai, cara formal. Jadi pelbagai yang akan dilaksanakan oleh contohlah penerbit TV Didik kan. Sama juga dengan dalam kehidupan kita. Sebab kepelbagaian ini banyak kalau kita lihat dalam kehidupan kita seharian pun kita boleh lihat. Kita ni suka tak perubahan? Kalau kerja yang sama je,
Maknanya kita mempunyai kepelbagaian yang rendah. Ya. Kemudian seterusnya, individu yang kepelbagaian tinggi ini suka mencuba sesuatu yang baru. Ya. Contoh katakan seorang ahli perniagaan. Ya, dia akan cari ruang dan peluang untuk dia mendapatkan atau dia memulakan atau dia melaksanakan pekerjaan dia. Jadi mereka ni memang apa saja yang diberi dia akan okey, tak ada masalah, saya buat. Betul. Dia berani mencuba. Cari jalan. Tak ada jalan, kita buat jalan tu. Buat jalan tu. Kalau tak ada jalan, dia akan cuba sedaya upaya kan. Jadi Mira sendiri dah rasa kan bagaimana bila diberi tugasan, okey, itu satu cabaran baru. Cabaran baru untuk Mira atau untuk sesiapa sahaja, mereka akan buat sedaya upaya. Baik, cikgu. Kemudian satu lagi, mereka ni seorang yang berfikiran terbuka dengan sesuatu yang baru. Dia tidaklah terikat dengan benda yang sama. Kalau bos dia kata, okey, apa kata kita buat antara plan A, plan B. Plan A itu biasa. Maksud plan B dia buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi mereka yang kepelbagaian tinggi tidak akan menolak dan okey, baik, saya akan buat. Dan dia boleh menerima apa saja pandangan daripada bos dia ke atau majikan dia. Betul. Kemudian satu lagi, suka cabaran. Suka cabaran ni macam-macam lah cabaran. Contoh kalau orang seni kan pelbagai benda yang dia suka cuba. Kalau seorang pelakon tu aksi watak-watak yang lain watak lah. dia nak watak yang mencabar. Aktiviti stunt dia tak nak orang lain buat, dia tak nak stuntman buat, dia nak dia buat. Sebab itu satu yang mencabar bagi diri dia dan kerjaya dia sebagai seorang pelakon contohnya kan. Okey, satu lagi, suka kepada inovasi. Maksud dia buat sesuatu yang ada perubahan. Contohlah kalau cikgu boleh pergi tengok dalam kehidupan seharian ni, kata kosmetik kan, macam-macam inovasi mereka akan buat. Macam-macam perkara baru yang dia akan cipta untuk mereka sebarkan manfaat kepada orang ramai. Betul. Yang tu, inovasi ni banyak pada seorang macam penyelidik, yang pencipta programmer. Nanti cikgu akan kupas lebih lanjutlah untuk seterusnya. Kemudian satu lagi kepelbagaian ni, mereka kreatif. Dia kreatif buat sesuatu. Kalau orang arkitek katakan, biasa kalau kita tengok bangunan ni macam kotak kan, tapi seorang yang kreatif, dia akan cari satu idea baru lain daripada yang lain. Sama juga fashion designer. Dia tak nak sama lah. Tak nak sama. Jadi mereka ni akan sedaya upaya memikirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif, inovatif untuk menghasilkan produk yang terbaik. Baik. Jadi itu individu yang mempunyai kepelbagaian yang tinggi. Jadi mungkin murid-murid boleh juga kaitkan dalam kehidupan seharian daripada betul. segi kreativiti, inovasi untuk menjadi murid kan. Dari segi cabaran betul. mereka. Kalau murid yang kepelbagaian rendah, pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Tetapi mereka yang mempunyai kepelbagaian yang tinggi ini, mereka akan ambil cabaran atau ambil projek, ambil tugasan yang diberikan oleh cikgu-cikgu. Betul. Dia datang sekolah tu bukan semata-mata nak belajar, tetapi secara tak langsung dapat membina keyakinan diri, membina semangat kepada murid-murid tu. Jadi itu yang penting tu. Jadi cikgu sebagai guru, kita kena cari sesuatu untuk kita tunjulkan bakat murid-murid kita. Baik. Okey, kawan-kawan, dengar tu, sebagai murid jangan sekadar memang itu merupakan tanggungjawab kita pergi ke sekolah menuntut ilmu, tetapi bukan itu sahaja. Di sekolah kita boleh bina, kalau bahasa sekarangnya networking dengan kawan-kawan. Di situlah kita nak bina sahsiah diri kita dengan lebih baik. Kalau yang berniaga suka berniaga, di situlah masa untuk menimba ilmu kan, kerana sebenarnya ilmu itu cukup luas, bukan sekadar apa yang ada di atas buku teks semata-mata, di atas kertas sahaja. Baik, ini antara 7 trait personality bagi kepelbagaian. Kita nak sambung berhenti berehat, kerana selepas ini saya nak tanya cikgu, sebab tadi cikgu ada sentuh tentang individu-individu dalam bidang inovasi, dalam bidang penyelidikan. Macam mana untuk kita sama-sama berjaya macam individu tersebut? Kita akan sambung selepas ini hanya di Psychometric Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam pentadsiran psikometrik di Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang trait personality untuk kepelbagaian. Kita dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian, tentang skor dan juga bagaimana kepelbagaian ini boleh mempengaruhi diri murid daripada cara dia mengadaptasi dalam kehidupan seharian. Untuk segmen ini, kita nak tunjuk satu video yang akan dipaparkan yang mengisahkan tentang murid yang menggilap bakatnya. Jadi nak tahu macam mana video ini tentang apa? Jom kita sama-sama saksikan. Wow, cikgu, itu antara bakat-bakat yang digilap, cikgu, yang potensi yang ada dalam diri murid. Betul. Saya nampak ada macam apa hari kantin, cikgu. Ada murid berniaga untuk meningkatkan keusahawanan, cikgu. Betul. Silakan. Jadi sebenarnya murid yang dah hadir ni mempunyai personaliti yang pelbagai dan kita boleh serlahkan bakat mereka melalui aktiviti-aktiviti di sekolah. Ya, sebab murid datang ni datang ke sekolah untuk seronok, di samping belajar subjek akademik, kita nak dedahkan mereka dengan aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang minda mereka, ya, membentuk karakter mereka, membina keyakinan dan juga semangat mereka, ya. Betul. Jadi bagaimana pihak sekolah ataupun guru-guru nak menonjolkan bakat murid-murid ni, inilah antara aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah, ya. Kita beri tugas, ya, kita dedahkan mereka dengan aktiviti kreativiti, ya, sebab salah satu ciri kepelbagaian adalah kreativiti. Jadi mereka boleh mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti seni, ya. Dalam aktiviti-aktiviti seni. Okey, antaranya, ya, macam tadi kita bagi dia buat persembahan, ya. Kita bagi tugas di situ, ya. Kita nak tengok sebab bukan semua murid ni cemerlang dalam bidang akademik, kan. Jadi kita nak mereka yakin dengan kebolehan mereka. Mungkin dia tidak cemerlang akademik, tetapi dari segi personality dia boleh membantu pihak sekolah, boleh menjalankan tugas, ya. Tugas yang mencabar, ya. Kita beri aktiviti projek, ya, projek hari co-curriculum, ya. Aktiviti yang kita bagi tugasan, orang kata apa, merempuh halangan untuk mereka ni supaya dia boleh dedahkan bakat mereka atau potensi mereka, ya. Saya tertarik bila cikgu cakap macam tu. Ada setengah murid mungkin kurang cemerlang sikit daripada akademik, tetapi dari bidang sukan cukup memberangsangkan sampai menjadi atlet kebanggaan sekolah lah, wakil sekolah, betul. kan. Itu kita kata bahawa murid ni mempunyai pelbagai ya, kepelbagaian mereka. Dan kita tonjolkan dia personaliti kepelbagaian, contoh sukan, ya, ada fokus pada sukan. Kita beri peluang kepada murid-murid ini untuk mengambil bahagian dan juga mendapat, orang kata, medal, mendapat CJ, mendapat hadiah. Jadi secara tak langsung murid-murid ni dia akan merasa lebih yakin. Betul. Dia yakin yang dia boleh buat. Dia yakin mungkin dia tak cemerlang akademik, tetapi di segi lain dia lebih cemerlang. Ya. Kemudian kita pihak sekolah juga banyak buat aktiviti, contoh minggu sains, ya. Nak melihat inovasi atau kreativiti murid. Ya, cipta roket air, cipta gadget, robot, kereta mainan. Jadi mereka menggunakan daya kreativiti mereka. Itu potensi yang kita boleh gilap dalam kalangan murid, ya. Selain daripada itu, kalau Mira tengok tadi video tadi, kan, ada nampak orang berniaga. Ya, kita beri peluang kepada murid-murid untuk cabar diri mereka melalui aktiviti usahawan. So kita tengok bagaimana mereka duduk diam sahaja ke ataupun dia bawa jualan dia pergi, cikgu beli, cikgu beli. Cikgu teringatlah masa dekat sekolah ada seorang murid cikgu, kan. Dia sangat kreatif, dia sangat
cuba sesuatu. Kalau orang jual kat koperasi tu duit statik kat situ kan. Tapi murid ni dia pergi ke bilik guru, cikgu nak beli, dia buat promosi. Maknanya dia mencabar diri dia. Selain pada duduk saya depan koperasi, dia pergi bawa barangan jualan untuk dijual kepada guru-guru. Mengatasi rasa malu, malu. memiliki keyakinan. Yes, betul ya. Baik. Kemudian aktiviti outdoor aktiviti outdoor macam ni gambar kita tengok kan. Inilah yang kita beri tugas dan tanggungjawab. Kemudian ada kita bawa ke lapangan Ke lapangan kita jumpakan murid ni dengan masyarakat. Buat tugasan. Kalau nampak slide itu dia orang bersama dengan masyarakat. Ini program Pemberakan Sebaya peringkat negeri ini. Kita bawa mereka ke kilang kerepek. Dia rasa bagaimana cabar diri mereka untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat. Itu dari segi bagaimana kita menggilap murid yang kepelbagaian. Okey. Seterusnya cikgu nak kongsi sedikit bagaimana kepelbagaian yang tinggi ini kita kaitkan dengan pekerjaan. Contoh kat sini ada beberapa bahagian ataupun konstruk pekerjaan ada investigatif bidang enterprising, bidang artistik. Mereka ni adalah individu yang mempunyai kepelbagaian tinggi. Contoh penyiasat kalau kita tengok cerita James Bond kan, bagaimana dia menjana idea untuk menyelesaikan sesuatu isu, ataupun pihak PDRM, bagaimana mereka mencari sesuatu yang baru untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun mengatasi masalah tertentu. Okay. Kalau dari segi penyelidik kalau kita tengok Thomas Edison bagaimana dia dapat mencipta mentol kan, semua orang tahu, semua murid tahu kita tahu bagaimana kejayaan beliau mencipta. Sebelum itu beliau seorang pereka peranti-peranti telegrafi radio yang ada serombong, ingat tak yang dulu punya. Kemudian terus maksud dia tak putus asa, dia nak cuba sesuatu yang baru, buat perubahan, maka dia mencipta hinggalah terhasilnya mentol yang kita gunakan sampai sekarang kan. Betul. Ini antara kejayaan cikgu kejaya untuk penyelidik. Okey, kemudian satu lagi Zul Design ni tahun 80-an saya ambil yang contoh-contoh bagaimana dia menggunakan kreativiti dia untuk membuat perubahan, mencabar diri dia mencipta mesin-mesin yang memudahkan industri industri makanan banyaklah mesin-mesin kalau kita baca kalau kita baca. Itu kejayaan penyelidikan. Kemudian pembangun perisian, bagaimana dia contoh pengasas Facebook kan, Mark, bagaimana dia mencipta Facebook itu bermula di bilik dia, kemudian sehinggalah digunakan serata dunia. Betul. Jadi mereka ini adalah individu yang tidak putus asa dan dia tidak orang kata duduk diam sajalah. Duduk diam saja dan selesa dengan satu-satu perkara. Okey. Kemudian kalau bidang seni, contoh kita tengok Tan Sri P. Ramlee kan, bagaimana dia mempunyai kepelbagaian tinggi, bukan sahaja pelakon tapi dia penyanyi, pengarah, penulis lirik, pelawak dan sebagainya. Sebab ada penggiat seni dia hanya selesa untuk menyanyi saja. Dia tak boleh, dia tak mampu dan dia tak nak menceburi bidang-bidang yang lain. Okey. Begitu juga dengan mereka bentuk dalamat. Mereka kalau mencipta ruang tu, dia akan buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Arkitek, kan satu lagi bidang kejayaan arkitek. Mereka ni akan cuba buat sesuatu yang orang kata unik, tidak sama. Contoh kalau kita tengok bapa seni bina Malaysia Hijaz Kasturi, kalau murid-murid tahulah bagaimana mereka menara TM bentuk rebung. Betul. Bagaimana dia dapat idea tu. Dia cabar dia idea tu dapat daripada pokok rebung. Begitu juga dengan banyak lagi lah kalau kita nak tengok pekerjaan-pekerjaan yang lain, individu yang berjaya, bagaimana mereka ini sentiasa nak mengubah diri. Dan satu lagi, bidang kerjaya keusahawanan. Seorang yang berniaga, dia akan sentiasa nak dapatkan sesuatu yang mencuba sesuatu bidang yang baru. Mula-mula dia bisnes insurans, kemudian dia nak cuba pula bisnes hartanah. Okey. Contohnya macam usahawan yang ada kat kita kan. Peniaga-peniaga kan. Jadi mereka ini akan menambah atau mencuba atau mencabar diri mereka untuk sesuatu memberi nambah nilai kepada kerjaya mereka. Ahli politik, kita lihat bagaimana personaliti kepelbagaian mereka ini
yang sangat tinggi. Peguam pun sama. Mereka akan mencabar diri untuk mendapatkan kes-kes yang orang kata di luar jangka. Itu satu cabaran lah untuk peguam-peguam di luar sana, bagaimana mereka menggunakan personaliti kepelbagaian mereka untuk meneruskan kerjaya mereka. Betul, Cikgu. Ini kepelbagaian dalam bidang kerjaya. Ada sedikit lagi tambahkan, Cikgu. Jadi sebenarnya personaliti ini yang ada ini kita boleh teroka melalui kehidupan kita, melalui kerjaya kita, melalui pendidikan kita. Maknanya sesiapa sahaja. Kita gunakan personaliti yang ada, contoh hari ini topik kepelbagaian. Jadi apa yang ada pada kita? Jadi kita teroka, kita tunjukkan, kita tonjolkan personaliti kita untuk kita mencapai apa yang kita nak lah, apa matlamat dalam hidup kita. Betul, Cikgu. Dan kalau tengok kan antara dalam bidang-bidang yang Cikgu sentuhkan tadi, saya boleh ambil kira mungkin orang-orang terdahulu mereka mempunyai kepelbagaian yang tinggi. Betul kan, Cikgu? Betul. Macam mana ilmuwan terlebih dahulu Al-Khwarizmi dalam ilmu matematik, Ibn Sina dalam ilmu perubatan. Dia bermula dengan sastra dulu. Kan? Lepas tu dia cuba pula bercambah lebih banyak lagi. Gitu juga dengan kita kan. Jadi Mira seorang kepelbagaian tinggi. Cikgu yakin mungkin banyak lagi yang akan Mira cemuri lepas ni kan. Macam-macam bidang nanti. Diharapnya murid-murid pun sama juga akan teroka lebih banyak lagi. Jangan takut untuk mencuba. Yang paling penting sekali, orang yang mempunyai kepelbagaian yang bagus ini, apabila dia masuk sesuatu tempat itu, dia boleh mengadaptasi dirinya dalam keadaan sekitar. Macam peribahasa, masuk ladang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, mengaum. Macam tu. Dan diharapkan ilmu yang Cikgu kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton supaya dapat mengenal lagi diri kita dan lebih cinta kepada diri sendiri. Kita tamatkan di sini perbincangan kita dalam pentadsiran psikometrik. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih, Cikgu.